Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keizinan untuk hidup di atas muka buminya, dan semoga dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebab tak kala mana datang ajal kita, Allah Taala sebut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai je ajal, saya boleh terjemahkan expired date kita lah. Bukan roti je expired date, kita ada expired date, cuma expired date kita ni tak tertera dekat mana-mana. Allah Ta'ala tahu bila mana sampai ajal. La yastakhiruna sa'ah, takkan lewat walau satu saat, satu detik. Wala yastaqdimun, takkan awal juga. Maka sebab itu kita gunakanlah segala peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Dan sementara kita tunggu masuknya waktu salat fardu Isya, kita sama-sama lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani ahli keluarga baginda. Saya ingat lagi pada pertemuan yang lepas kita bincang bagaimana Nabi layan anak-anak baginda sampai ke peringkat Nabi mengahwinkan anak-anak baginda dengan lelaki-lelaki yang saleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan perhatian dan juga kita katakan take care kepada anak-anak perempuan baginda walaupun selepas perkahwinan mereka. Ini sesuatu yang menarik. Kadang-kadang kita beranggapan bila mana anak tu dah kahwin, itu tanggungjawab suami dah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meletakkan, kita kata, a good attention kepada anak-anak baginda walaupun mereka adalah bersuami, apatah lagi dalam keadaan mereka ini berhadapan dengan situasi-situasi sukar. Sebagai contoh, tuan-tuan, dalam peperangan Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah, salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu taala anha, jatuh sakit. Dalam keadaan ini, tuan-tuan, perang Badar, kita pun tahu perang Badar ni antara hidup dan matinya Islam. Satu peperangan yang sangat-sangat penting. Bahkan sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar merupakan sahabat-sahabat yang Nabi letakkan mereka pada kedudukan pertama, ranking pertama para sahabat. Kalau kat Malaysia ni mungkin hak dapat gelaran tun kot, kan, hak yang first class sekali dapat gelaran. Maka itulah kepentingan perang Badar. Tiba-tiba bila mana anak perempuan baginda jatuh sakit, Ruqayyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, suami kepada Ruqayyah ini, untuk stay back dekat Madinah, tak menyertai perang. Kenapa? Sebab Nabi sangat-sangat nak pastikan anak perempuan baginda ini tidak dibiarkan dalam keadaan yang sukar. Benar, perang Badar penting, tetapi dalam keadaan ini Nabi SAW melihat adanya sahabat-sahabat yang sanggup berjuang untuk Badar. Dalam keadaan anak perempuannya sakit, maka Nabi SAW perintahkan kepada Uthman untuk tinggal di Madinah, jaga Ruqayyah. Dan Nabi SAW punya concern terhadap Uthman bin Affan. Nabi SAW memberikan kepada Uthman bin Affan sebahagian daripada harta rampasan perang.
Ya, sedangkan kita tahu harta rampasan perang ini, ghanimah ini, kebiasaannya hanya diberikan kepada tentera yang berjuang bersama-sama dengan pasukan itu saja. Tapi disebabkan dengan pengorbanan Uthman untuk tak pergi dan jaga anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi reward kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebab tu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bila mana Ibnu Umar jawab kritikan yang ada setengah orang berikan kepada Uthman bin Affan. Sebab Uthman bin Affan ni ada orang kritik, bila mana tak sertai perang Badar, biasalah soksek-soksek macam-macam. Kita pun kadang-kadang tak nampak kawan datang ke masjid kan, kita soksek-soksek dulu, tak tanya dia dulu kan, mana tak nampak Mamat ni kan, tak ingat main masjid kan, padahal kawan tu sakit, kita tak tanya dia pun. So tuan-tuan, maka soksek-soksek ini berlaku di kalangan sebahagian orang Madinah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bila mana keadaan ini berlaku, Ibnu Umar menyebut Nabi menunjukkan walaupun Sayyidina Uthman tak pergi perang, Nabi menghadiahkan sebahagian daripada harta rampasan perang untuk apa? Untuk acknowledge walaupun dia tak pergi, tapi perbuatan dia untuk jaga anak perempuan Nabi ini merupakan suatu tuntutan agama. Sebab tu Nabi tunjukkan walaupun anak dah kahwin, ada suami, tapi bagi dia tetap tunjukkan kasih sayang Nabi kepada anak-anaknya. Dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila mana berlaku pertikaian, pertelingkahan, apa lagu Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri, kan, saya tak ada nyanyi dalam masjid lah. Kan, tuan-tuan, berlaku argument ini. Kata Sahal bin Sa'id dalam satu riwayat, Sahal bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tengok, Nabi pergi rumah anak, tak salah. Ayah pergi rumah anak, mak pergi rumah anak. Janganlah kita ni kadang-kadang action sangat. Biarlah dia ziarah kita, kita pak dia, kita mak dia, takkanlah dia tak ingat ziarah kita. Tak salah. Memanglah anak tu sepatutnya ziarah mak ayah, tapi tidak salah untuk mak ayah datang ziarah rumah anak. So dalam kes ini Nabi SAW disebut datang ke rumah Fatimah. Bila Nabi pergi rumah Fatimah, Nabi dapati Ali tak ada dekat rumah. Sayyidina Ali tak ada dekat rumah. Sedangkan waktu tu waktu kebiasaannya orang duduk kat rumah, iaitu waktu-waktu qailulah. Waktu-waktu qailulah kebiasaannya orang Arab pada ketika itu jarang keluar rumah. Maka dalam keadaan ini Nabi SAW tanya, mana aina ibnu ammika? Nabi kata, mana anak pak saudara hang? Iaitu menggambarkan Sayyidina Ali lah, iaitu sepupu Nabi SAW. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, dia kata, apa tadi kami ni adalah bertengkar sikit. Maka dalam keadaan ini, masing-masing bila bertengkar biasalah, masing-masing akan katakan diri masing-masing betul. Maka dalam keadaan ini Sayyidina Ali pun keluar rumah, dan dia tak qailulah di rumah. Tuan-tuan, Nabi tak tanya lepas tu apa-apa, Nabi diam. Nabi pergi cari seorang, Nabi bagi seorang sahabat yang lain, Nabi kata pergi cari Ali kat mana. Maka dalam keadaan ini, bila mana seorang lelaki ni pergi cari Ali, akhirnya dia jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ali pergi tidur kat masjid. Ni suami bagus lah. Dia bergaduh dengan isteri, dia keluar rumah, dia pergi masjid, dia bukan pergi kedai kopi. Kita ni bergaduh dengan bini, pergi cari kedai kopi pula kedai janda, lagi mengamuk kawan tu. Kan? Dia pergi masjid. Ini bagus ni Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan kata lelaki ini, utusan tadi, dia kata Ali tengah tidur lena kat masjid. Maka Nabi SAW pun tak kata apa kat Fatimah, diam. Tadi soalan mana Ali, Fatimah cerita tadi bergaduh sekali-sekali, Ali keluar rumah, tapi diam. Nabi pergi cari Ali. Bila Nabi SAW masuk ke dalam masjid, waktu tu Sayyidina Ali tengah baring. Tuan-tuan kena bayang, Sayyidina Ali waktu tu tengah pakai baju macam ihram. Dia pakai izar, pakai kain, kemudian dia pakai ridak saja. Pakai ridak saja. So bila dia pakai ridak saja, maka bila mana dia baring tu, ridak dia tu terbuka sikitlah. Dia tak pakai baju, tak pakai jubah, dia hanya pakai ridak semata-mata. So bila dia pakai ridak semata-mata, maka dalam keadaan ini ridak dia tu terbuka sikit, menyebabkan satu bahagian pada tubuh badan dia tu kena tanah. Sebab masjid Nabi SAW waktu tu bukan ada kapet macam kita.
Ya, hanyalah tanah semata. Sayyidina Ali boleh lena. Tu dia satu benda ajaib kat masjid ni, sedap tidur. Kan? Kat masjid sedap tidur kan. Saya pengalaman waktu zaman universiti, saya dulu belajar Universiti Melaya. Bila ni cerita buka pekong di dada ni. Lah kita orang miskin, orang Perak kata orang semekin, makan semekut, tidur semejit. Orang Perak dia orang semekin, makan semekut, tidur semejit. So bila bulan puasa, saya ni biasa round dah. Kita budak UM kan, malam pertama Masjid Abu Bakar Siddiq Bangsa buka puasa, malam esok pergi Masjid TNB, Masjid Bukit Damansara. Sampai sini rupanya zaman belajar dulu. Sampai sini pinggiran Ghufran pun sampai juga saya. Tapi tu kalau waktu musim-musim tidur masjid, lena. Tak ada apa pun, berbantalkan lengan je. Lena, Tuhan tahu lagi lena pada tidur rumah. Betul tak? Tak percaya cuba tanya orang lelaki, waktu Jumaat lena tak? Lena sungguh. Dia sedar-sedar barakallahu li wa lakum. So dalam keadaan ini Nabi SAW pun pergi dekat dia. Nabi tengok pak mentua bagus. Nabi pergi buang ataupun sapu debu-debu yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi bayangkan pak mentua buat macam tu. Kita dok kata pak Ahmad Ispu je pak mentua bagus kan. Tuan-tuan kan tengok cerita Madu 3, tu je pak mentua bagus. Tak, Nabi SAW contoh bapa mertua yang the best. Bila tengok menantu dia dalam keadaan yang sedemikian, tubuh badan yang penuh dengan tanah debu, Nabi sapu debu tu, Nabi kata ya Aba Turab, qum. Nabi bagi gelaran kepada Sayyidina Ali Abu Turab. Turab ni maknanya tanah dah. Nabi bagi gelaran dia, wahai ayah yang kena tanah. Nabi bagi gelaran cantik kat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, sebab tu Ibnu Hajar Al-Asqalani bila mana dia bawa riwayat hadis ni, dia kata apa? Dalam keadaan ini, di sinilah menunjukkan bahawasanya ada kecerdikan dan kebijaksanaan yang Nabi SAW dan juga anak serta menantu Nabi buat. Apa dia? Betul, dalam rumah tangga ni kita takkan dapat elak daripada pertikaian dan pertelingkahan. Semua orang akan ada perasaan marah. Tipulah mana-mana manusia tak ada perasaan marah. Tapi menguruskan marah itulah yang akan membezakan iman kita dengan orang lain. Sayyidina Ali marah sebab tu dia keluar rumah. Ya, sebab dia kata apa? Kalau dia teruskan marah, benda lain akan terjadi. Mungkin suara makin tinggi, tangan pun boleh naik. Maka lebih baik dia keluar rumah. Itu style orang lelaki lah. Sebab tu ibu-ibu kat belakang, tiba-tiba cik-cik abang ni keluar, dia bukan apa, dia cari ketenangan. Jangan risau, dia datang masjid, insya-Allah tak pergi tempat lain lah. Dia tak pergi kapitan tu. Dia datang masjid Taqwa ni. So dalam keadaan ini juga tuan-tuan, Nabi SAW tunjukkan satu sikap baik. Apa dia? Nabi tak interfere pun apa yang berlaku dalam rumah tangga anak-anak. Ya, Nabi tak menyebelahi mana-mana. Nabi tunjukkan apa? Sikap berkecuali. Kenapa? Sebab masing-masing akan ada hujah. Dan apatah lagi masalah rumah tangga ni masalah dalaman. Orang luar kadang-kadang tak tahu perkara yang sebenar. Maka dalam keadaan ini Nabi juga tunjukkan satu contoh yang baik. Apa dia? Tahu menantu dia tengah marah. Ya, menantu merajuk bawa diri. Nabi hiburkan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan Nabi tak tanya apa-apa pun. Nabi kata bangun. Ya, Nabi bagi pula gelaran Abu Turab kepada dia. Tengok Nabi jadi orang yang menenangkan orang yang sedang marah. Kita ni bakar lagi orang. Itu masalah yang berlaku. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, sebab tu ada seorang ulama Ibn Battal, dia kata apa? Hadis ini menunjukkan apa? Inilah ciri-ciri kemanusiaan. Kita manusia, kita elemen. Ada perasaan marah, terasa, bertengkar. Itulah manusia. Kita bukan malaikat. Ya? Tuan-tuan terasa dengan kawan sebelah kan. Biarlah kawan ni biasanya kalau gurau tu kasar sikit. Hari tu kawan terlebih kasar. Terasa. Normal.
Terasa kejap. Amboi dia kata kat aku sedap lah. Mentang-mentang aku tua sikit pada dia. Contoh kan, dia gurauan orang tua je lain sikit, orang muda gurau dia lain sikit, sebagai contoh. Tuan-tuan, Ibn Battal menunjukkan apa? Dia kata apa? Hadis ini tunjukkan sisi-sisi kemanusiaan, bahawasanya apa? Orang-orang saleh pun, orang-orang yang maqam tinggi pun, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan ujian-ujian sebegini, dan dia tidak merendahkan darjat. Tak. Sebab tu kita kena tengok setiap perasaan yang Allah Ta'ala bagi itu, marah, gembira, sedih dan sebagainya, itu tanda kita manusia. Cuma how we want to control it saja. Boleh tak bergembira? Boleh, tapi janganlah melampau gembira. Kita ni dapat ketawa sampai ketuk-ketuk meja melambung cawan. Adakah Nabi tak pernah ketawa? Bagi Nabi pernah ketawa, tapi ketawa Nabi hanya senyuman yang sampai menampakkan geraham Nabi je. Adakah baginda Nabi tak pernah menangis? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis, tapi tangisan Nabi hanya sekadar air mata yang keluar dan ada sikit suara. Kita ni kadang-kadang meraung sampai tak ingat diri. Di sinilah perbezaan di antara orang yang bila mana ada iman dengan ada orang yang tak ada iman. Dan Sayyidatina Fatimah juga tunjukkan satu sikap yang baik. Apa dia? Sayyidatina Fatimah tak keluar rumah walaupun berlaku pertikaian di antara suami isteri. Kenapa? Sebab isteri tak boleh keluar rumah melainkan dengan izin seorang suami, walaupun tengah bergaduh. Tapi kita hari ni, ramai di antara kita yang kadang-kadang lupa dia masih lagi bergelar seorang isteri. Marah itu normal, biasalah. Orang lelaki ni lain kaedah pemikiran, orang perempuan lain kaedah pemikiran. Saya teringat ada satu buku kan, dia tulis Men are from Venus, women are, saya tak ingat lebih kurang, Men from Mars, Women are from Venus. Lebih kurang itu tajuk buku dia kan. Nak membayangkan perbezaan orang lelaki, orang perempuan. Orang lelaki ni ada masalah, dia diam, duduk sorang-sorang menung. Itu lelaki ni style. Orang perempuan ni style, dia ada masalah, dia nak orang tanya dia. Betul tak? Orang perempuan dia style bercerita. So perbezaan-perbezaan inilah yang menjadikan kadang-kadang kehidupan kita makin baik. Dan Nabi SAW, sebagaimana yang saya sebut tadi, Nabi bila mana Nabi menziarahi rumah anak-anak dia, Nabi akan jadi orang yang sangat-sangat peramah. Dan kadang-kadang bila mana anak-anak baginda datang melawat, baginda juga welcoming anak-anaknya dengan baik. Kata Aisyah radhiyallahu taala dalam satu riwayat, dia kata apa? Aku tak pernah tengok ada orang yang perwatakan, gaya hidup, cara berjalan dan sebagainya yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Fatimah radhiyallahu taala anha. Seolah-olah Fatimah tu copy paste kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Bila mana Fatimah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saya sebut tadi, ada masa ayah atau ibu ziarah anak, ada masa anak ziarah ibu ayah. So kat sini yang kena dia ada delicate balance. Tengoklah mana-mana yang sempat. Jangan kita ni ada ego. Masalah besar kita hari ni, kita ada ego. Anak ada ego anak, mak ayah ada ego mak ayah. Kalau kita ketepikan ego ni, tak ada masalah. So kata Aisyah, bila mana Fatimah datang menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi waktu tu bangun. Nabi bangun welcoming Fatimah. Kemudian Nabi akan kucup wajah Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Nabi ambil Fatimah duduk dekat tempat yang Nabi duduk. Tengok ayah penyayang. Kita dah kan, kalau pak tu dia ada kursi khas untuk bapak dekat ruang tamu kan, ya, kursi maharaja. Dia duduk relax dengan anak datang. Kau berapa sampai? Dia punya apa suara tu. Kau berapa sampai? Kau berapa tolak? Suami mana? Cucu mana? Tak salam aku pun. Dia marah. Dia duduk situ dia. Tapi Nabi tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Greet Fatimah tak? Bahkan Nabi cium wajah Fatimah radhiyallahu taala. So tuan-tuan, ada riwayat daripada Abu Daud menunjukkan bahawa Nabi ni ambil tangan Fatimah. Bila mana Fatimah datang salam, Nabi yang pegang tangan dia. Tunjukkan kasih sayang. Kita ni kadang-kadang miskin emosi, especially orang lelaki tuan.
Kita orang lelaki ni kadang-kadang miskin emosi sebab ego tu ada sikit. Jangan jadi orang yang miskin emosi. Betul, orang lelaki ni kadang-kadang dia ada segan dia, ada ego dia, tapi jangan jadikan dia alasan dan jangan jadikan dia sebagai barrier yang akan memisahkan kasih sayang dia antara anak dan juga ayah. So tuan-tuan nampak tak Nabi buat dalam keadaan begitu. Dan bila mana disebut kata Fatimah radhiyallahu taala anha, satu hari bila mana Nabi SAW tengok Fatimah datang, Nabi kata ahlan bik, selamat datang. Nabi akan pastikan Fatimah duduk dekat sebelah kanan dia atau duduk sebelah kiri dia. Itu seorang ayah yang baik. Dan ada juga keadaan yang bila mana Nabi pergi ke rumah anak-anak. Tuan-tuan, ada satu ketika Nabi SAW, kita tahu baginda Nabi SAW orang yang sangat mementingkan kehidupan akhirat. Bagi baginda dunia ini tak ada apa-apa sangat. Dia bukan tak penting, tapi sikap Nabi sedemikian. Dan Nabi SAW bila mana Nabi membesarkan anak-anak baginda nak anak-anak ikut sebagaimana bapa yang baginda buat. Kalau baginda utamakan akhirat, dia nak juga anak-anak dia jadi orang yang utamakan akhirat. Nabi walk the talk. Dan Nabi nak anak-anak bagi juga walk the talk. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, satu hari Nabi pergi rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Rumah Fatimah ni dia terletak di belakang rumah Sayyidatina Aisyah aja. Belakang rumah Sayyidatina Aisyah. So Nabi pergi. Tiba-tiba Nabi tak masuk rumah dia. Nabi tak masuk rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi ni jaranglah kalau pergi mana-mana, kalau Nabi musafir ke, baginda akan balik mesti singgah rumah anak. Itu perangai yang Nabi biasa buat. Tiba-tiba hari itu baginda balik dalam satu perjalanan, baginda sampai dah rumah Fatimah tapi baginda tak masuk. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, bila Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu balik rumah, tengok Fatimah dalam keadaan muka semacam tunjukkan satu persatu emosi, Ali tanya kenapa? Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang rumah kita tapi tak masuk. Maka dalam keadaan ini Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, Fatimah dia risau kenapa engkau datang ke rumah kami tapi engkau tak masuk. Engkau tak masuk. Tuan-tuan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam keadaan ini bagaimana aku nak masuk sedangkan aku lihat di pintu rumah kamu ni ada satu tirai daripada kain, yang kain tu mungkin agak baik sikit lah, seolah-olah langsir kan, digantung. Nabi kata dan Nabi tengok benda tu dia langsir tu dia berjalur, ada warna-warna cantik sikit lah. Dan Nabi kata apa dia? Nabi kata aku takkan masuk melainkan benda tu tak ada depan rumah kamu. Pergilah, sama ada nak pergi sedekah kat orang lain ke apa ke silakan, tapi aku tak nak benda tu ada kat rumah kamu. Tuan-tuan, hadis ni bukan nak tunjukkan keharaman kita pergi pasang langsir ke tak. Tapi apa dia? Nabi SAW dalam soal ini kata Ibn Hajar radhiyallahu taala anhu. Ibn Hajar rahmatullah alaihi, seorang ulama, dia sebut apa? Nabi tak nak anak-anak Nabi kelihatan mewah sedangkan ada orang miskin yang lain yang lebih memerlukan. Ni yang payah ni. Baginda Nabi ketua negara. Baginda Nabi tak nak anaknya kelihatan hidup macam mewah sedangkan ramai lagi ahlus suffah, orang yang duduk dekat masjid yang tak ada makan minum, mereka itu susah. Maka Nabi SAW perintahkan apa dia? Tolong bagi benda tu, sedekahkan, kalau nak jual ke apa dan sebagainya, bagi kepada orang yang memerlukan. Aku tak nak benda tu. Tuan-tuan tengok, Nabi mengajarkan kepada anak-anak dia apa? Soal kehidupan dunia ni, dia jangan jadikan dunia ni dalam hati. Dunia ni kat tangan. Bila dekat tangan, bila-bila kita boleh pegang, bila-bila kita boleh lepaskan. Tapi kalau dunia ni kat hati, hak tu yang payah tu. Baru keluar dekat masjid, selipar hilang, mengamuk macam orang tak pernah datang sembahyang. Selipar hilang.
Slipper tu pun dah nak putus lah. Sebab tu saya teringat ada seorang guru saya selalu bawa cerita ni. Ada seorang guru saya ni, saya biasalah ikut dia pergi kuliah. Saya ni jadi PA dia lah waktu tu, zaman-zaman sekolah. So bila dia masuk masjid ke, saya akan letak slipper dia, sandal dia tempat yang elok, capal tempat elok. Satu malam tiba-tiba sandal dia hilang. Yang mengamuk saya, dia relax lah. Saya punya apa lah masjid ni, slipper ustaz pun dia pernah curi gitu gini. Saya mengamuk. Ustaz curi saya. Mengamuk saya apa? Tak lah ustaz, dia pergi curi slipper ustaz punya, banyak slipper lain nak curi slipper lain. Saya mengamuk. Apa ustaz saya jawab? Kalau tak hilang slipper aku tak beli slipper baru. Saya diam. Dan dia kata apa? Kalau tak hilang slipper aku, hak yang jual slipper tu nak makan apa? Allah, tuan-tuan, saya sampai sekarang saya terngiang-ngiang jawapan tersebut. Sebab kadang-kadang mungkin ada benda nak tunjukkan apa? Nak tunjuk dunia ni. Jangan kita layan sangat dunia, hak tu sakit kepala. Slipper hilang, esok belilah baru, dapat slipper baru. Bukan senang dapat slipper baru. So Nabi mengajarkan anak dia sedemikian. Sebab tu tuan-tuan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, pernah satu ketika Fatimah komplain. Komplain apa? Tangan dia dikasar. Sebab waktu tu dia kena giling sendiri, dia kena kisar. Zaman-zaman nak buat tepung kena kisar sendiri kan. Saya rasa mungkin sebagian besar tuan-tuan hak yang senior-senior ni merasa zaman tu. Saya hak yang muda pun merasa lagi zaman tu. Ingat arwah nenek saya bila nak buat tepung beras ke tepung pulut ke, bawa benda tu pergi dekat rumah ada seorang ni, duk kisar lah benda tu nak jadikan tepung kan. So tuan-tuan boleh bayangkan itulah yang Fatimah hadapi. Fatimah ni dia tak ada orang haji. Hatta Nabi tak bagi walau seorang pun hamba abdi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah buat semua benda. Maka dalam keadaan ini, so Fatimah ni bila dia buat kerja seorang-seorang, ibu-ibu kat belakang lebih faham lah, kalau jadi suri rumah tangga sepenuh masa buat kerja seorang-seorang ni penat. Sebab job dia 24/7. Dia jadi manager rumah tangga, bukan senang. Kita orang lelaki tak terbuat, dia boleh buat pagi sampai malam, siap semuanya. Kadang-kadang dia kerja sama kita, tapi balik dia boleh buat kerja-kerja rumah dengan baik. Maka dalam keadaan ini Fatimah sebagai seorang manusia biasa rasa letih, nakkan ada orang boleh bantu dia. Maka dia pun cubalah cari Nabi SAW, nak mengadulah kat baginda. Bapak sendiri tak salah untuk mengadu. Tiba-tiba waktu tu Nabi SAW tak ada. Nabi pun mengadulah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bila Aisyah dengar cerita tu, Aisyah pun mention cerita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, bila mana selesai Aisyah cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah mereka. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, Nabi datang tu waktu mereka nak tidur. Waktu mereka nak tidur. Kita tengok bagaimana sikap Nabi dengan anak-anak. Bila Nabi datang, bayangkan tuan-tuan, Ali dan Fatimah masing-masing tengah baring. Bapak datang, bapak tu pula bukan calang-calang manusia. Baginda Nabi SAW, mereka bingkas bangun. Nabi kata tak, duduk baring. Nabi duduk dekat tengah-tengah di antara mereka. Hai, payah nak buat macam ni tuan-tuan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, aku boleh rasa sejuknya kaki Nabi ni pada dada aku. Sebab Nabi duduk tengah-tengah di antara Ali dan juga Fatimah. Oi, anak dah besar dah, manja tera tu. Kita boleh buat. Satu yang anak kita marah kita, amboi cucu lah yang kemain dengan aku dulu. Betul lah. Kita dengan anak garang kami kan, dengan cucu anak, boy, pak dulu bukan main dengan kita, jekah lalu kan, dengan cucu macam hilang habis segala. Tuan-tuan bayangkan Nabi duduk tengah-tengah di antara Ali dan Fatimah. Seolah-olah Nabi kata kepada mereka berdua, Nabi sebut apa? Nak tak aku tunjukkan kepada kamu yang lebih baik daripada seorang servant ataupun seorang pelayan? Nabi try to comfort both of them. Nabi kata apa? Cuba sebut Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada aku berikan kepada kamu seorang pelayan. Kata ulama, bukan Nabi tak nak bagi.
Baginda boleh je bagi siapa-siapa, tapi baginda nak ajar kepada mereka, kadang-kadang dalam kehidupan dunia ini kita perlu berhadapan dengan sedikit kesusahan. Dan kesusahan dunia ini andai kita ganti dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kita dapat kesenangan dunia semata-mata tapi tak ingat Allah. So Nabi tunjukkan kadang-kadang kesusahan dunia ni kita pandang susah, betul kita pandang susah, tapi kita lupa akan gantian terhadap kesusahan dunia apa dia, iaitu kesenangan di akhirat. Hidup dunia ni berapa tahun je? Berapa tahun? Makan sedap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makan sedap ni sampai mana? Sampai tekak lah. Makan caviar sedap tak mana pun, sampai dekat tekak telan, rasa tak sedap, hilang dah sedap. Orang lelaki kan, kereta sedap, a good car, pakai Rolls Royce, baru ni apa, Spectra kan, 2 million ringgit base of price. Kereta ni saya lah kan, 3 bulan je yang ada setengah plastik, yang tak buka lagi kan, dah masuk 7 tahun kereta saya baru ni scratch. Aku buat bodoh lah. Betul lah, hak penting kau boleh berjalan tak? Baju kita cantik bagaimanapun, pakai kali pertama je, lepas tu kali kedua tak sedap pakai dah. Itu nikmat dunia. Sebab tu kalau orang yang mencari nikmat dunia semata-mata, tak ada nilai. Bukan nak bayangkan kita kena balam ni tuan-tuan perempuan duduk kat taman tu ni kena buang semua, tak. Tapi nak membayangkan ada ketikanya ujian kesusahan ini, sebagaimana yang berlaku pada anak Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi kata tak apa kita susah. Sebab apa? Sebab kamu anak seorang Nabi yang mengajar kepada orang akan kesederhanaan hidup. Tiba-tiba janganlah kita pula nak tunjukkan kita yang demikian. Kita berlawanan pada apa yang kita nak buat. Sebab tu tuan-tuan, dalam keadaan ini, Nabi menunjukkan apa? Nabi yang pertama, Nabi pujuk anak-anak dengan pujukan yang baik. Tengok kaedah pujukan Nabi. Nabi gunakan kaedah physical touch dan juga sentuhan hati. Kalau tuan-tuan belajar psikologi kan, ada masa kita kena touch orang tu, dia rasa lega sangat. Sebab tu kita solat kena rapat-rapat kan. Bila ada physical touch, so actually dia akan ease banyak benda yang dalam kehidupan kita. Orang perempuan tak pun tahu, kadang-kadang bukan nak sangat suami pujuk, suami pegang je, hak tu pun rasa lega dah. Betul. So Nabi ajar dalam kehidupan, kadang-kadang bila mana kita nak try to comfort somebody, kena ada physical touch ini. Dan Nabi juga menggunakan kaedah apa? Sentuhan hati. Nabi datang tengah malam bercakap dengan anak-anak. Tengok bagaimana Nabi SAW melayannya. Dan dalam keadaan ini ada satu riwayat menyebut bila mana Fatimah mengadu pada baginda Nabi SAW. Nabi ajar pada Fatimah, sebagai galang ganti kamu tak ada seorang pembantu, Nabi kata kamu doa dengan doa ini. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ard wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilul tawrata wal injil wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai', iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqri. Saya nak ambil hujung doa tu je. Apa Nabi sebut? Aqdi 'anna ad-dain. Aqdi 'anna ad-dain ni maknanya lepaskan kami daripada bebanan hutang. Nabi tak kata kita ni free of debt, tak. Tapi Nabi ajar kita apa? Ease daripada bebanan hutang. Dan yang kedua, wa aghnina 'anil faqri, dan jadikan kami orang yang cukup daripada kefakiran. Dalam keadaan ini, adakah Fatimah dan Ali fakir? Tak, mereka tak fakir. Cuma adalah beberapa keadaan tertentu tak sama dengan orang lain. Nabi mengajar anak-anak apa dia? Nabi mengajar kadang-kadang nikmat ini kita lupa sebab ada. Selalu kita lupa akan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala tunjuk dekat kita. Memang sedia ada dah nikmat tu, tapi kita masih lagi mengharapkan benda-benda lain.
Sebab tu Allah Ta'ala menjawab, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah ni yang Allah Ta'ala bagi kat kamu hari-hari, la tuhsuha. La tuhsuha ni kalau bahasa Arab ihsa. Ihsa ni asalnya perbuatan ambil batu, letak satu-satu sebagai alat. Means tak ada alat yang mampu ukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tengok Nabi bila mana Nabi memberikan kepada anak-anak je layanan yang baik. Nabi selalu pesan kepada anak-anak. Antara Nabi pernah pesan pada Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia kata apa? Ya Fatimah, jagalah diri kamu daripada api neraka. Aku sendiri tak mampu nak selamatkan kamu daripada neraka Allah. Sebab apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita takkan tanggung dosa orang lain. Kita buat kebaikan, maka kita akan dapat ganjaran. Kita buat kejahatan, maka kita akan dapat balasan. Dan andai Allah Ta'ala balas kita, tak ada siapa-siapa yang boleh tolong. Tak boleh nak sign mana-mana peguam tolong bantu kita, tak ada. Nak bayar dekat Allah pun tak boleh. Sebab itu Nabi tunjukkan suatu sikap yang sangat-sangat baik. Apa dia? Iaitu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didik anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan pastikan didikan itu menunjukkan kepada apa? Yang paling penting kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga kekal. Dunia ni tempat kita diuji, itu biasa. Dan biarlah kadang-kadang kita diuji teruk di dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita di akhirat nanti yang tak ada penyelamat. Allah Ta'ala bayangkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak bagi manfaat apa-apa pun, harta benda kita, anak pinak kita, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati dia sejahtera. Apa dia? Penuh dengan keimanan dan juga amal saleh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti kat sini, insya-Allah. Ada masa, ada kesempatan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.